الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. صدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita mendirikan solat maghrib secara berjamaah. Sementara kita menunggu sembahyang isyak secara berjamaah, sama-samalah kita mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mendirikan solat 5 waktu sehari semalam dan termasuk mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang isyak secara berjamaah, barang siapa yang dapat sembahyang isyak secara berjamaah, seolah-olah dia sembahyang separuh malam, iaitu sembahyang sunat. Man shalla al-isya' bil jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sembahyang isyak secara berjemaah, serupalah dia sembahyang separuh malam. Sembahyang sunat sapalah separuh malam. Wa man shalla as-subha
jama'atan faka'annama shalla tulal lail. Dan barang siapa yang dapat semaya subuh berjemaah, serupalah dia beribadat sepenuh-penuh malam. Besarnya semaya isyak dan semaya subuh. Semaya isyak dan semaya subuh ni merupakan dua waktu yang sangat-sangat payah bagi orang-orang munafik zaman Rasulullah, zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada masa itu tak ada lampu, gelap. Zaman kita ni curah semacam. Ada lampu, ada elektrik. Jadi ramai juga orang tak boleh nak mari semaya isyak, lebih-lebih lagi semaya subuh berjemaah. Jadi kita kena pakai usaha lah, kita sendiri kena dapat istiqamah, dapat iltizam dengan sembahyang jemaah, terutama sembahyang isyak dan subuh. Hak lain jadi mudah lah bagi kita nya. 5 waktu sehari semalam jadi mudah bila kita amal sembahyang berjemaah, sembahyang di mana tempat azan diazankan, berarti kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Apabila kamu melihat seseorang yang berulang-alik daripada rumah dia ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, untuk menunaikan sembahyang berjemaah dan beriktikaf di masjid dan mendengar ilmu pengajaran agama Allah Subhanahu wa taala di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah kamu mereka ini beriman. Beriman, Rasulullah kata. Lalu Rasulullah baca ayat Quran, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya hanya saja mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Wa aqamas salah, dan dia sifat-sifat dia lagi, orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala, dia mendirikan sembahyang. Bukan sembahyang jemaah saja, bahkan ditambah pula dengan sembahyang-sembahyang sunat, sembahyang rawatib, sebagaimana kita dengar semalam. Tak? Man shalla 12 raka'ah, barang siapa yang sembahyang 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala akan bina baitan. Baitan ni rumah, tak? Tapi hakikatnya adalah istana lah dalam syurga. Baitan fil jannah, istana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang 12 rakaat ni sebelum subuh 2 rakaat, tak, sebelum subuh 2 rakaat. Raka'ataini qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Ini kita dengar tak mudah tak? Cumanya kita pakai amal lah. 2 rakaat sebelum subuh.
2 rakaat sebelum subuh, sebelum sembahyang Jumaat subuh tu, sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat lepas zuhur. Jadi berapa? 8. Tapi ada riwayat mengatakan barang siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lepas zuhur, Allah Ta'ala akan mengharamkan kita daripada neraka. Tu sadah tu. Nak mengharamkan kita daripada neraka ni. Hak syurga tu tak tahu lagi kita boleh masuk syurga atau tak boleh masuk syurga. Pasal semua tu kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala ni dengan rahmat Allah Ta'ala. Hatta Nabi kita sendiri. Kita ni tidak Nabi, tapi kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Contohnya hadis ni kata, barang siapa yang dapat jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lepas zuhur, Allah Ta'ala mengharamkan daripada api neraka. InsyaAllah kita pakai amal belaka tak? 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lepas zuhur. 2 rakaat sebelum asar. Lepas asar tu tak ada lah waktu tahrim. Tak. Selepas subuh tadi juga. 2 rakaat sebelum asar. Dan 2 rakaat lepas maghrib. Lepas sebelum maghrib itu kita nak buat apa tak apa. Nabi tak larang nak tak siap buat apa tak apa juga. Dan 2 rakaat lepas isyak. Itu mengikut hadis isna asyara rakaat, 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan bina satu mahliga di dalam syurga Allah Ta'ala. Kita kena buat sama lah. Jangan hari ni kita buat, esok tinggal terus. Ada kena istiqamah. Buat sama-sama hingga ke akhir hayat kita. Dan kita mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ni, biar siapa kita, hati kita terlekat dengan masjid. Terlekat dengan masjid ni maknanya kita nak mari masjid semacam. Duduk rumah, nak mari masjid. Siapa waktu masa semaya kita nak mari ke masjid. Pergi mana-mana, pergi musafir mana-mana, singgah di masjid. Maknanya kita, hati sanubari kita terpaut ke masjid, dalam masjid. Maksud terpaut dalam masjid di sini ialah kitanya teringat ke masjid, nak mengimarah, memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, sabda kepada kita semua 7 golongan. 7 golongan yang akan masuk di bawah perlindungan kerahiman Allah Ta'ala di hari akhirat. Yauma la zilla illa zilluh, yang mana tidak ada tempat naung, tempat berteduh. Ada malaikat tempat teduh yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 7 golongan ni, di antara dianya seorang yang hati sanubari dia berpaut ke masjid. Walaupun kita diuji dengan PKP, tapi nak mari juga masjid. Tak boleh duduk dalam. Kita duduk luar. Pasal tak boleh masuk masjid. InsyaAllah lepas pada ni kita akan boleh duduk boleh semaya tak ada SOP dah. Boleh duduk sah rapat-rapat. Sah rapat-rapatnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mari Covid ni nak buat ke mana dah? Itu dararat suruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh buat apa. Tapi lepas ni kita kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat nak semaya sebelum takbir betul, dia suruh betul dulu. Sawu sufufakum, betulkan saf-saf kamu. Fa inna taswiyatas sufuf
min tamamis salah. Kerana betul sah itu adalah salah satu daripada mendirikan sembahyang. Syaddu khalal, maknanya kamu hendaklah penuhkan sah. Ada ruang yang kosong, masuk penuhkan sah. Kerana ruang yang kosong itu tepat dicelahi oleh syaitan, wal iazubillah. Syaitan masuk dah. Syaitan masuk celah-celah anak-anak syaitan. Kata seorang ustaz kata lah ni bukan anak syaitan tu, pok syaitan dia kata. Masuk celah-celah, wal iazubillah. Kita minta jauhlah, minta berlindung daripada syaitan. Ada ke Allah Taala ajar kepada kita minta jauh daripada syaitan, terutama dekat nak semaya, tak? Masa dekat-dekat nak mati. Pasal syaitan ni dia sentiasa nak merosakkan kita. Nak merosakkan kita. Allah Taala ajar macam mana? Allahumma inni a'udzubika Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Sudah dah? Ayat ni ada dalam Quran. Rabbi itu mana? Wahai Tuhanku, ya Rabb, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku minta berlindung denganmu daripada hembusan syaitan. Hamazati maknanya hasutan syaitan, hembusan racun-racun syaitan ke dalam jiwa kita, dalam hati kita. Wa a'udzubika an yahdurun, dan aku minta berlindung juga denganmu ya Allah daripada syaitan mendekati aku. Yang yahdurun, mendekati aku. Terutama dekat nak semaya ni, syaitan macam-macam mari dah. Nak suruh kita lupa ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih-lebih lagi dekat kita nak mati. Nak mati ni syaitan akan mari goda kita supaya kita tak boleh ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan mudah. Tapi orang yang beriman, kita baca sentiasa baca doa ni, Allah Ta'ala akan hantar malaikat supaya perambak syaitan-syaitan. Perambak syaitan, dan kita boleh ucap la ilaha illallah dengan mudah. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Orang yang dapat ucap la ilaha illallah pada akhir kalam dia nya, pasti dia akan masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi nak supaya kita mudah dapat ucap la ilaha illallah ni, kita kena banyak tak? Masa senin-senin, masa rehat-rehat tak? Masa pagi, petang, malam sebelum tidur, kita kena perbanyak ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana kita dengar minggu lepas tak? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma fa inna iblis ahlakuni. Kamu hendaklah sentiasa perbanyakkan sebut la ilaha illallah dan istighfar. Kena banyak sebut la ilaha illallah dan istighfar. Tak? Pagi petang kita ucap la ilaha illallah. Kerana kalimah-kalimah la ilaha illallah ni adalah merupakan kalimah iman. Kalimah iman kena banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Iman kita ni kena baru semua. Tak kira lah tu iman ke ustaz ke. Tak. Iman kita ni kena baru semua. Sahabat tanya,
Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana nak baru iman kita ni ya Rasulullah? Rasulullah kata, kasratu zikri la ilaha illallah. Dengan banyak sebut la ilaha illallah. Tak 100 kali pagi, 100 kali petang. Dekat anak tidur. Tak bangun tidur. Kita perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana kita ni Bani Adam, anak cucu cicit Nabi Adam AS. Tak kira lah kita ni orang Melayu ke, orang Arab ke, orang Cina ke. Tak, semuanya asal kita daripada Nabi Adam AS. Kita ni Rasulullah kata banyak buat salah. Kullu bunu Adam khatta'un. Kullu bunu Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu cicit Nabi Adam ni banyak melakukan kesalahan. Kita buat salah. Tak? Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kesilapan, melakukan dosa, dia terus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sangat-sangat suka kita istighfar dan bertaubat. Taubat ni kita kembali kepada Allah Taala. Allah Taala sangat suka. Ada hadis Nabi, seorang yang dia suka sangat. Tak? Jadi suka punya suka, dia terlanjur kata. Dianya kisah dianya seperti dianya bermusafir. Atas hutan dia ada bekalan makanan apa semua dak. Lepas tu siapa tengah-tengah pada pasir, tengah musafir, dia tertidur, dia turun hutan dia tidur. Dak di bawah sepong kayu. Kemudian hutan tu lari daripada dia. Lari. Dia bangun tidur tengok hutan tak ada. Bekalan makanan dak atas hutan belakang. Jadi dia pun sedih. Pusing cari hutan, tak ada hutan. Lepas tu dia tidur semula. Bangun tidur tu hutan mari depan dia. Dia pun pegang hutan dia. Allah sukanya dia. Dia pun ucap waktu suka doa dia tu, dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Silap kata, ya Allah, mu tu hamba aku dan aku Tuhan kamu. Noyaknya dia silap sebut dia tu waktu dia nak suka doa. Sepatutnya dia kata Allahumma anta rabbi wa ana abdi. Sesungguhnya ya Allah, engkaulah Rabb aku, Tuhan aku, dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Tapi dia silap kata. Noyaknya teko tu waktu suka sangat, jadi Allah Ta'ala suka lebih pada tu lagi hamba-hamba dia yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi kita banyaklah lafaz-lafaz istighfar, taubat ni hak kita dengar ada. Di antaranya hak kita biasa dah amalnya lepas-lepas semaya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih itu dan aku bertaubat kepada engkau. Ada istighfar dan taubat juga yang diamal, boleh kita amal. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terikut ramai-ramai sekali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mengikut riwayatnya Rasulullah baca 70 kali. 70 kali. Ada yang kata 100 kali. Jadi kita boleh amal lah istighfar dan taubat ini, terutamanya waktu semaya sunat duha. Sunat duha ni kita kena pakai buat juga dah. Pasal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, awsani khalili, telah mewasiatkan kepada aku
kekasih aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bithalas, dengan 3 perkara. Gapo 3 perkara ni? An usalliya al-witr qabla an arqud. Semaya witir sebelum tidur. Abu Hurairah buat semaya witir sebelum tidur. Dia ada di antara sahabat buat witir itu tengah malam, lepas bangun daripada tidur. Kalau kita berasa tak boleh nak bangun tengah malam, tak, semaya tahajud akhir dengan witir, kita buat selalu sebelum nak tidur, buat witir. Kerana witir-witir ni adalah semaya sunat yang sangat-sangat dituntut. Bagi Nabi adalah wajib, bagi kita ni sunat muakkadah. Sunat muakkad, dekat-dekat nak wajib. Tak. Salatul witr. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah tu witir, dan Allah Ta'ala suka kepada semaya sunat witir. So rakaat ke 3 rakaat, tak, 5 rakaat, 7 rakaat, kita buat 3 lah, tak. Kita buat 3 secara istiqamah, tak, buat 3. Sebagaimana bulan puasa tu akhir dengan tarawih kita dengan semaya witir. So laginya kita wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatai ad-duha, 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Ada 2 rakaat. Ada, kalau berasa rajin sikit tambah 4 rakaat. Berasa rajin lagi tambah 9 rakaat, sampailah 12 rakaat. Hadis ni kita istiqamah 2 rakaat kita buat semua. Tak? Tak si hari ni kita buat jauh sikit dah. Kita pergi buat 8, 12. Tapi esok tak ada. Tak buat. Naknya istiqamah walaupun sikit. Tak? Ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Allah Ta'ala sangat suka amalan yang istiqamah walaupun sikit. Walaupun 2 rakaat kita buat semua, 3 rakaat witir kita buat semua, tak, Allah Ta'ala suka. Wasiat ketiganya iaitu puasa. Hanya payah ada. Puasa 3 hari sebulan, tak, iaitu ayyamul bid, hari putih. 13, 14, 15 hari putih bulan Islam lah. Hari-hari putih. Setiap bulan Islam hari putih. 3 hari sebulan. Serupalah kita puasa sebulan. Sebab sehari itu ganjarannya 10 hari. Kedua hari maknanya 20 hari. 3 hari 30 hari. Maknanya kita supaya kita sebulan, kita puasa sebulan. Jadi alhamdulillah kita sekarangnya masuk bulan Rajab. Tak, bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. InsyaAllah sebulan lebih lagi, tak, kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Sahabat-sahabat dia suka sangat nak masuk bulan Ramadan ni, sehingga dia doa kepada Allah Ta'ala. Dan kita juga kena pakai doa lah. Tak? Allahumma barik li fi Rajab. Kalau kita ramai, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah aku bulan Rajab. Bulan Rajab. Tak? Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah aku, panjangkanlah umur aku hingga boleh hidup di dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni banyak ganjaran, kelebihan sangat-sangat besar. Tak? Sebab ada sahabat-sahabat nak mari bulan Ramadan ni sangat-sangat suka. Tak? Sangat-sangat suka. Setiap bulan Ramadan, setiap amalan sunat bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi ganjaran serupa amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Amalan fardu di bulan Ramadan
Serupalah 70 amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Kita buat amalan sunat di bulan Ramadan, serupalah amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Satu malam ada. Satu malam ada di dalam bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kira-kira tahunnya 80, dekat dengan 83 tahun. 83 tahun lah lebih kurang. Jadi kita kena doa lah kepada Allah Ta'ala, wa ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan aku bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan aku, makna panjangkanlah umur aku, boleh aku hidup bulan Ramadan. Dah kita tak boleh nak garanti lah kita ni boleh hidup ke bulan Ramadan tu, pasal kuasa Allah Ta'ala. Semuanya terletak di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Ada orang yang tak sampai bulan Ramadan meninggal dunia. Tak jauh dah. Kita naknya boleh hidup lagi di dalam bulan Ramadan akan datang, kerana ganjaran yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis aninya kita perbanyakkan la ilaha illallah, kerana syaitan ni dia membinasakan kita semua manusia ni dak dengan dosa-dosa. Dia pujuk rayu kita supaya nampak molek dosa ni, nampak sedap buat dosa. Dan kita membinasakan syaitan dengan kita banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kita banyak istighfar pagi dan petang. Bila pula kita boleh amalkan zikir dak, sebutkan la ilaha illallah dengan ikhlas banyak pagi dan petang, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pagi dan petang, dia mari pula dengan amalan yang tidak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan ikut nafsu. Ikut nafsu ni maknanya tidak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kiranya amalan agama dah, tapi amalan itu tidak termasuk di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu amalan-amalan bid'ah. Amalan bid'ah ni bid'ah ni kita makna lebih pandai daripada Nabi, lebih bijak daripada Nabi. Dak. Hak Nabi tak buat, kita buat. Makna kita lebih pandai daripada Nabi. Banyaklah amalan-amalan bid'ah ni. Dan amalan bid'ah ni kita tak ada nak istighfar, tak ada nak taubat. Kalau amalan dosa ni kita dah taubat, tapi amalan bid'ah ni payuh. Pasal kita tak belajar adakah amalan itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang kamu didatangkan kepada kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal dan berpegang teguhlah dengannya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah tidak amal, Rasulullah tidak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka tinggal saja. Pasal tidak daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita boleh tanya ustaz-ustaz yang muhaddisin. Ustaz-ustaz yang muhaddisin, adakah amalan yang kita buat ni mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbang sekalinya, takut jadi, bila pula kita boleh tanya ustaz-ustaz yang muhaddisin, ustaz-ustaz yang muhaddisin, adakah amalan yang kita buat ni mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbang sekalinya, takut jadi, bila pula kita boleh tanya ustaz-ustaz yang muhaddisin, ustaz-ustaz yang muhaddisin, adakah amalan yang kita buat ni mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbang sekalinya, takut
amalan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala wal iyazubillah. Tak. Jadi syirik ni kita tak khabar. Syirik hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling takut berlaku kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syirik hak tak nampak ni. Syirik hak tak nampak. Tak. Syirik hak tak nampak ni tak khabar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat macam mana untuk menjauhi daripada amalan syirik hak tak nampak ni. Ya, hak tak nampak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita dengar semua doa-doa ni dak pagi petang. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada syirik hak tak nampak. Hak tak nampak sekira-kiranya aku tahu. Ada wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada syirik yang aku tak tahu, aku tak nampak. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada syirik hak aku khabar, hak aku tahu, dan aku minta berlindung denganmu ya Allah, dan beristighfar denganmu ya Allah daripada syirik hak aku tak khabar, hak tak nampak. Tak banyaklah. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kita dengar semua hadis ni, man salla yurai faqad asyraka. Barang siapa yang semaya, tak kira dah semaya fardu ke semaya sunat ke, tak. Semaya tengah malam, pagi esok tu jupanya saya ngatu, semalam aku semaya siapa buat ada akhir dekat kat subuh. Jadi kita tu sudah melakukan syirik wal iyazubillah, nak masuk dalam riya. Man salla yurai faqad asyraka. Barang siapa yang semaya nak menunjuk-nunjukkan, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man shama yurai faqad asyraka. Barang siapa yang berpuasa untuk menunjuk-nunjukkan, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man, barang siapa yang bersedekah, wa man anfaqa, wa man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah dak derma, yurai, untuk menunjuk-nunjukkan, faqad asyraka, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyazubillah. Dak. Kita minta jauhlah dengan kita baca doa saat ni. Apakah ikut amal-amal sekali? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. InsyaAllah mudah doa ni dak. Boleh pakai amal lah ke, dan kita balik royak ke rutin kita lah. Anak-anak kita pakai baca doa ni, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik itu daripada kelemahan dia sendiri. Kita akhiri majlis kita ini dengan sama-sama kita membaca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.